Dan Alhamdulillah dalam segmen ni kita masih lagi membincangkan tentang kitab Risalah-Risalah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita sedang membincangkan kitab pertama yang dinamakan Ummul Barahin, yang tulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlishina bi khairatih. Jadi kita dah sampai pada muka surat 10. Jadi Imam Sanusi radhiyallahu anhu berkata, wajib dari segi syarak ke atas setiap mukallaf ialah mengetahui perkara yang wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Begitu juga wajib kita mengetahui perkara tersebut di sisi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi antara perkara yang nak dibincangkan daripada teks yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu ialah lafaz mukallaf. Jadi lafaz mukallaf ni ialah lafaz yang diambil daripada kata akar kulfah. Kulfah bermaksud bebanan. Jadi setiap manusia yang telah baligh dan telah berakal dan telah sampai seruan Islam kepadanya dan dikurniakan oleh Allah dengan panca indera, maka mereka dihukumkan sebagai mukallaf. Maksudnya mereka dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bebanan tertentu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka satu tempoh masa untuk mengurniakan kerja tersebut. Jadi sekarang ni sekiranya kita lihat keadaan manusia dalam menjalani kehidupan seharian, setengah daripada mereka bekerja dan diberikan tempoh masa yang mesti dia sempurnakan kerja tersebut dalam masa tadi. Sebagaimana seseorang yang mendaftar untuk menulis sebuah tesis untuk mendapatkan sijil PhD, maka dia mempunyai masa tertentu. Dan kita dapat lihat sepanjang tahun tersebut, kan, dia menumpukan perhatiannya dan menumpukan sepenuh tenaga dan masanya untuk menyiapkan kerja dalam tempoh masa yang diberikan. Dan kita dapat lihat kehidupannya tidak berjalan seperti manusia biasa. Kan, dia tidak lalai dan dia tidak bersukaria, dan pemikirannya sentiasa fokus kepada penulisan yang sedang dibuat. Dan kita dapat lihat kecenderungan dan keprihatinannya terhadap setiap masa dan detik yang berlalu, kan, cuba dielakkan daripada disia-siakan. Dan begitu juga kita lihat seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk membina sebuah bangunan, kan, ataupun sebuah rumah yang diberi tempoh masa tertentu, maka kita dapat lihat mereka bekerja bertungkus lumus, dan sesetengah syarikat terpaksa melantik pekerja-pekerja mereka bekerja dalam 2 shift. Dan sekiranya pemerintahan tadi amat tinggi, kita dapat lihat mereka bekerja dalam 3 shift. Dan hampir 24 jam kilang tersebut berjalan kerana mengejar masa yang tertentu. Kerana mereka ada target yang perlu mereka capai dan yang dituntut oleh pelanggan dan sebagainya. Jadi sekarang ni apabila kita hidup di dunia, apabila kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita baligh, apabila kita tadi telah berakal, sempurna akalnya, dan kita telah memeluk agama Islam, maka kita ada satu sifat dan kita ada satu nama yang tidak boleh dielakkan oleh mana-mana orang apabila dia telah baligh, iaitu mukallaf. Maksudnya kita kena ketahuilah bahawa setiap umat Islam dibebani dengan satu bebanan. Cuma apakah bebanan tersebut dan bagaimanakah cara kita nak menerima bebanan tadi? Bagaimanakah pendirian kita dan pandangan kita terhadap bebanan yang Allah Subhanahu wa taala bebankan ke atas diri kita? Jadi pertama sekali, sekiranya kita nak bincangkan apakah tanggungjawab bebanan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas setiap manusia, maka kita kembalilah kepada tajuk yang kita pernah bincang satu masa dahulu, iaitu perbahasan tentang fardu ain. Jadi sekarang ni kita maklum bahawa setiap umat Islam dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan fardu ain.
Jadi fardu ain yang pertama berkaitan dengan ilmu tauhid. Maksudnya menjadi kewajipan ke atas setiap umat Islam untuk beriktikad Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang wujud berserta dalilnya. Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang bersifat kudrat dan berserta dalilnya. Dan setelah dia tadi mengetahui perkara akidah dan perkara yang berkaitan dengan kenabian yang diwajibkan untuk memahami lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka wajib ke atasnya mempelajari ibadat yang berkaitan dengan zahir anggotanya. Dia wajib mempelajari cara solat, dan dia wajib mempelajari cara untuk berpuasa, dan apabila sampai masanya dia wajib mempelajari cara untuk menunaikan haji dan umrah. Jadi sekarang kita dapat lihat bebanan yang pertama ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu tauhid. Dan kita ada bebanan yang kedua, iaitu mentaati Allah daripada aktiviti harian yang berkaitan dengan anggota yang zahir. Maksudnya kita mesti menunaikan solat kan setiap hari. Apabila sampai masa kita tadi memegang wang di tangan, maka kita wajib pula mempelajari hukum-hukum muamalat di dalam Islam, mengetahui bagaimanakah riba yang diharamkan, mengetahui apakah akadnya sah, bagaimanakah akad tadi fasid, tuntutan-tuntutan akad dan sebagainya. Dan apabila kita tadi berkeluarga, maka wajib pula ke atas setiap umat Islam mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak kekeluargaan. Dan apabila kita tadi dilantik sebagai pemerintah ataupun kita dilantik sebagai ketua, maka kita mestilah mengetahui perbahasan terakhir yang ditulis oleh ulama fiqh di dalam kitab-kitab mereka, iaitu perbahasan al-jinayat yang berkaitan dengan pentadbiran negara, kan, permasalahan hukum hakam dan sebagainya, qada. Iaitu bebanan kedua lah yang mesti difahami oleh setiap individu yang memeluk agama Islam. Maksudnya mereka mesti mengetahui ada bebanan di dalam ilmu tauhid dan ada bebanan yang mesti mereka taati di dalam ilmu fiqh. Jadi bebanan yang ketiga dalam fardu ain ialah pembersihan diri yang dipanggil sebagai at-tazkiyah. Jadi di samping kita mentaati Allah secara zahir, di samping kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menjadi bebanan yang amat penting ke atas umat Islam ialah membersihkan hatinya. Jadi ini satu bebanan juga yang mesti diambil berat, yang mesti diambil perhatian oleh setiap umat Islam. Maksudnya dalam Islam tidak memadai dengan kita semata-mata semayang dalam keadaan hati kita kotor, cinta kepada dunia dan sebagainya. Tidak memadai kita semata-mata pergi haji dan umrah dalam keadaan hati kita tiada memiliki keikhlasan dalam segala ibadat yang kita buat. Maka apabila kita faham, apabila Imam Sanusi mengatakan wajib ke atas setiap mukallaf, maka kita kena mengetahuilah setiap individu dari kalangan kita dibebani dengan 3 tanggungjawab. Tanggungjawab pertama ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala, tanggungjawab kedua ialah di dalam ilmu fiqh, dan tanggungjawab ketiga ialah di dalam ilmu tasawuf. Jadi apabila kita dah boleh membahagikan dan kita boleh memahami 3 tanggungjawab tersebut, maka barulah kita membuka Al-Quran dan hadis yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang disyarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ayat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata kerja perintah. Jadi kita lihat apabila ada saja kata kerja perintah di dalam Al-Quran, maka kita tengok adakah kata kerja perintah tadi berkaitan dengan ilmu tauhid, kan, seperti firman Allah Taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kita faham ini ialah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Dan ada juga arahan di dalam Al-Quran yang begitu banyak sekali berkaitan dengan ilmu fiqh, seperti aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar rakiin. Itu semua arahan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disusun oleh ulama di dalam ilmu fiqh. Jadi kita kena menerima arahan tersebut, dan kita kena menerima arahan untuk fa'lam, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kena menerima arahan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila dia mengarahkan kita solat. Kita kena menerima dan menanggung arahan daripada Allah apabila dia mengarahkan kita menunaikan zakat, haji, umrah, menjauhi riba dan sebagainya. Cuma kita kena maklum juga di dalam Al-Quran dia ada arahan yang berkaitan dengan hati manusia. Dia ada arahan yang mesti disempurnakan oleh hati manusia. Dia ada arahan yang berkaitan dengan hati manusia. Maksudnya arahan yang ditujukan kepada hati manusia
tidak boleh disempurnakan oleh tangan. Arahan yang ditujukan kepada hati manusia tidak boleh disempurnakan oleh kaki, kepala dan sebagainya. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan arahan-arahan yang berkaitan dengan hati seperti wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maksudnya tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala tidak berhenti di situ. Kan maksudnya arahan dan bebanan ke atas manusia bukan semata-mata penyembahan yang zahir, kan bukan semata-mata rukuk, sujud ke sana ke sini, kan melakukan kerja-kerja agama. Bahkan dia ada satu arahan yang berkaitan dengan hati manusia, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala mukhlishina lahuddin. Kerana kita maklum keikhlasan ialah perbuatan hati, kan keikhlasan tempatnya ialah pada hati manusia. Maka menjadi kewajipan dan satu bebanan ke atas umat Islam untuk menyempurnakan bebanan tersebut. Maksudnya menyempurnakan tuntutan yang berkaitan dengan hatinya. Jadi apabila kita buka Al-Quran dan kita baca, dan apabila kita melihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sebahagian daripada Al-Quran dan hadis tersebut, kita dapati ada kata kerja perintah. Sebahagian daripada kata kerja perintah tadi berkaitan dengan akal manusia. Unzuru kaifa khalaqas sama. Lihatlah kamu, kajilah kamu. Dan ada sebahagian daripada arahan berkaitan dengan zahir jasad manusia. Dan ada arahan berkaitan dengan hati manusia. Jadi, umat Islam, setiap individu yang telah baligh, yang telah berakal, yang telah sampai seruan Islam kepadanya, yang sempurna panca inderanya, individu tersebut, dia mendapat satu nama yang tidak boleh dipisahkan daripada dirinya, iaitu mukallaf. Maksudnya dia dibebani dengan arahan-arahan di dalam tauhid. Dan dia dibebani untuk menyempurnakan arahan dan tuntutan di dalam ilmu fiqah. Dan dia juga dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tuntutan-tuntutan yang dinyatakan oleh ulama di dalam ilmu tasawuf. Jadi sekarang ni kita cuba tengoklah beberapa nas yang berkaitan dengan masalah bebanan tadi. Jadi apabila kita telah mengetahui, kita diwajibkan, kita diberikan tugas yang amat penting dan kita mempunyai tempoh masa tertentu. Dan tempoh masa inilah yang selalu diingatkan apabila kita berada dalam majlis dan apabila kita ingin berpisah, kan, maka kita disunatkan membaca surah Al-Asr wal Asri. Maksudnya kita mengingatkan kepada diri kita bahawa masa berjalan. Kan bahawa masa semakin lama semakin berkurang. Kan masa semakin hari semakin suntuk. Maka kita tanya diri kita, adakah bebanan tadi telah kita sempurnakan? Adakah bebanan di dalam ilmu tauhid yang telah kita sempurnakan? Adakah bebanan yang Allah fardukan di dalam ilmu fiqah telah kita sempurnakan? Dan yang paling penting sekali, adakah bebanan yang menjadi kunci kepada segala ibadat, iaitu bebanan yang Allah telah wajibkan ke atas hati manusia, adakah kita telah berjaya sempurnakan? Dan yang paling penting sekali ialah keikhlasan. Keikhlasan yang menjadi kefarduan ke atas setiap manusia untuk mencapainya. Jadi sekiranya masa berjalan, sehari demi sehari, sehari demi sehari, tetapi kerja yang difardukan ke atas kita, kita masih abaikan. Maka itulah yang dinyatakan, innal insana lafi khusrin. Kan bahawa sesungguhnya manusia tadi amat rugi. Kerana dia tidak menyempurnakan tugas. Kerana masa yang Allah telah berikan kepadanya tidak dapat digunakan untuk menjalankan kerja dan tanggungjawab yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya. Jadi itu beberapa perkara yang berkaitan kan dengan lafaz mukallaf tadi. Jadi kita maklum mukallaf bermaksud seseorang yang dibebankan dengan tugas. Dan tugas ini ialah kefarduan, fardu ain di dalam ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Dan kita ada modalnya ialah masa. Kan masa umur yang Allah telah beri kepada kita, kita mesti sempurnakan tugas tersebut sebelum masa tadi sampai. Dan kita mesti berusaha mengetahui adakah tugas itu telah sempurna ataupun tidak sebelum ajal kita sampai. Jadi persoalan yang seterusnya ialah bagaimanakah sikap kita terhadap bebanan tadi? Bagaimanakah sikap kita terhadap tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala bebankan ke atas diri kita? Adakah kita nak mengambil tanggungjawab tersebut dengan sepenuh hati? Ataupun adakah kita nak mengambil tanggungjawab tersebut sambil lewa? Ataupun hendak kita mengambil tanggungjawab tadi kita bahagikan dengan kepentingan yang lain, dengan tuntutan yang lain. Maka untuk memahami perkara tersebut, kita boleh melihat antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, fattaqullaha mastata'tum.
Jadi di sini ada satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan yang biasa kita terjemah. Cuma yang nak dibincangkan sekarang ni ialah bagaimanakah terjemahan yang paling sesuai untuk kita fahami dan untuk kita hayati agar kita benar-benar dapat menunaikan tanggungjawab tersebut. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mastata'tum semampunya. Jadi inilah ayat yang kebiasaannya diterjemahkan dalam keadaan menunjukkan kepada keringanan tuntutan. Maksudnya mastata'tum ni kalau kita terjemah fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kamu bertakwa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terjemahkan mastata'tum sekadar kemampuan kamu. Dan apabila kita dalam bahasa Malaysia kita terjemahkan mastata'tum dengan makna sekadar kemampuan kamu, maka ramai orang yang mendengar arahan tersebut dia akan berkata, saya hanya mampu banyak ni saja. Jadi saya boleh buat sekadar ini dan saya tak akan membebankan diri saya lagi. Dan saya tak akan memaksa diri saya lagi untuk membuat lebih daripada itu. Jadi persoalannya, adakah firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, membawa maksud, hendaklah kamu bertakwa, mastata'tum, sekadar kemampuan kamu. Adakah itu makna yang dikehendaki dan adakah itu makna yang disyarahkan oleh ulama? Jadi untuk melihat maknanya, maka kita lihat kepada kitab Tuhfatul Ahwazi, Imam At-Tibi radhiyallahu anhu apabila dia mensyarahkan dekat hadis. Maksud Nabi SAW bersabda, apa-apa yang aku perintahkan kepada kamu, fa'tu minhu mastata'tum. Hendaklah kamu datangkan, hendaklah kamu usahakan perkara tersebut mastata'tum, semampunya. Jadi Imam Tibi berkata, apabila Nabi SAW melarang sesuatu perkara, apa saja yang Nabi larang, maka Nabi kata hendaklah kamu tinggalkannya 100%. Apa saja larangan, berzina, merompak, mencuri, bunuh arak, mestilah kamu tinggalkan 100%, kerana itu di dalam kemampuan manusia. Dan manusia mampu untuk menjauhi segala larangan. Tetapi apabila Nabi SAW mengarahkan, apabila Nabi memerintahkan, Nabi bersabda, "Fa'tu minhu mastata'tum." Kamu lakukanlah, kamu usahakanlah perkara tersebut mastata'tum, sekadar kemampuan kamu. Jadi persoalannya sekarang, adakah lafaz mastata'tum sebagaimana yang ada dalam hadis dan mastata'tum sebagaimana yang ada dalam Quran sesuai diterjemahkan dengan makna sekadar kemampuan ataupun mengikut kemampuan kamu? Jadi oleh sebab itu Imam At-Tibi radhiyallahu anhu dia mensyarahkan, dia kata, balighu fit taqwa hatta la tatruku minal mustata'i minha syai'an. Maksudnya dia kata, balighu fit taqwa, hendaklah kamu bersungguh-sungguh, hendaklah kamu menggunakan semaksimum kemampuan, hendaklah kamu tadi berusaha dengan segala kudrat iradat yang Allah telah berikan kepada kamu fit taqwa, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu dia kata, hatta la tatruku minal mustata', sehingga kamu tidak meninggalkan minal mustata'i, daripada segala perkara yang kamu mampu, syai'an minha, sedikit pun. Maksud macam ni, kalau kita mampu untuk solat sunat 4 rakaat, tetapi kita hanya buat 2 rakaat, maka pada ketika itu kita membuat kadar kemampuan yang minimum. Kita tidak buat kemampuan yang maksimum. Jadi Imam Tibi kata, arahan mastata'tum ialah arahan yang bersungguh-sungguh dalam mengikut kemampuan manusia, bersungguh-sungguh dengan sepenuh kemampuan manusia. Jadi akhir sekali Imam Tibi berkata, wa hadza ma'na qawlihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Inilah makna daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, fattaqullaha mastata'tum. Maksudnya hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mastata'tum, tu kita terjemahkan dengan semaksimum kemampuan. Jadi kita tukar. Maksudnya kalau kita terjemahkan mastata'tum dengan makna sekadar kemampuan, maka kita yang mendengar terjemahan tu kita kata sekadar kemampuan yang biasa. Maksudnya tak perlu bersungguh-sungguh, kan, tidak perlu kita tadi berlebih-lebih. Padahal di dalam Al-Quran ada ayat yang menyuruh manusia wajahidu fillah, hendaklah kamu bersungguh-sungguh
kan dalam berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ni sendiri, fattaqullaha mastata'tum, kan diterjemahkan oleh Imam Tibi dengan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, dengan semaksimum kemampuan kamu. Maksudnya sekiranya kita mampu kan untuk sembahyang 4 rakaat, sembahyang sunat, maka kita kena gunakan, kita kena bermujahadah, kita kena bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan 4 rakaat tersebut. Sekiranya kita mampu kan, untuk membaca Quran selama 15 minit, maka kita kena usahakan, kita kena bermujahadah, kita kena melawan segala rintangan, segala gangguan untuk menyempurnakan bacaan tersebut selama 15 minit. Jadi itu bebanan ke atas manusia. Allah Ta'ala mewajibkan kepada manusia dengan satu bebanan. Dipanggil sebagai kulfah. Dan bagaimanakah hubungan kita dengan bebanan tersebut? Maka dinyatakan oleh Allah Ta'ala, apabila dah aku fardukan kepada kamu, wahai manusia, kan sesuatu kefarduan, kamu mesti berusaha menyempurnakan tuntutan tersebut mastata'tum, semaksimum kemampuan kamu. Jadi sekiranya kita faham mastata'tum bermakna semaksimum kemampuan kamu, jadi kita fahamlah bahawa kita hidup di dunia, kita ada satu bebanan. Maksud tak ada masa kan untuk kita tadi bersenang lenang. Maksud tak ada masa untuk kita tadi membuang masa kan. Maksudnya duduk di kedai kopi pagi, petang, siang dan malam, berborak perkara dunia pagi, petang, siang dan malam, kan membazir masa, melepak di sana, melepak di sini. Sememangnya tak ada masa. Sebab arahan Allah Ta'ala, kamu mesti berusaha mencapai tuntutan, bukan dengan sekadar minimum kemampuan. Bukan maksudnya kamu gunakanlah kemampuan yang minimum kan, dan segala kemampuan yang lain kamu gunakanlah untuk tujuan lain, salah. Kan, tetapi arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Kamu mesti berusaha untuk bertakwa. Kamu mesti berusaha untuk menjauhkan dosa-dosa yang berkaitan dengan akidah. Kamu mesti berusaha menjauhkan dosa-dosa yang berkaitan dengan zahir jasad kamu, dan kamu mesti berusaha menjauhkan dosa yang berkaitan dengan hati kamu mastata'tum, semaksimum kemampuan kamu. Jadi apabila kita faham tuntutan yang amat berat daripada Allah Subhanahu wa taala, tuntutan yang mempunyai masa yang amat pendek, yang tak boleh diubah, maka kita sentiasa risau. Kan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu sifat yang dinyatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mustarsilal huzn. Nabi berpanjang-panjangan dalam keadaan risau, kan, dalam keadaan yang sedih, kerana mengenangkan adakah dia tadi telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran Allah Taala menyatakan, falyabku kathiran wal yadhaku qalilan. Maksudnya kamu tadi menangis sebanyak-banyaknya, dan kamu tadi mengurangkan ketawa. Maksudnya nak diarah kepada manusia dan nak diisyaratkan kepada manusia bahawa ada tugasan yang belum selesai, kan, ada kerja yang diwajibkan ke atas kamu yang masih lagi belum kamu sempurnakan. Jadi bagaimanakah kamu boleh berketawa? Kan, bagaimanakah kamu boleh bergelak? Kan, pagi, petang, siang dan malam. Padahal nama kamu ialah mukallaf. Kan, sifat kamu ialah makhluk yang ditanggung dengan bebanan. Dan kita maklum, kan, kita tadi bukanlah seperti binatang. Kita bukanlah seperti makhluk-makhluk lain yang tidak dibebani dengan tanggungjawab. Kan, afahasibtum annama khalaqnakum abathan. Adakah kamu menyangka kan bahawa Allah Ta'ala mencipta kamu tadi sia-sia? Bahkan manusia mesti kembali kepada Allah. Kan, manusia akan diberi tempoh masa tertentu dan dia akan kembali untuk dihisap. Maksud ada penilaian. Apakah yang telah kamu lakukan? Ibadat kamu tadi telah mencapai tahap yang mana? Kan, telah berapa banyakkan apakah tingkatan nafsu kamu yang telah kamu bersihkan? Jadi itulah beberapa perkara kan yang berkaitan dengan istilah mukallaf, kan, yang dinyatakan oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu. Maksudnya kita perlu faham bahawa kita, sama ada lelaki kan, ataupun perempuan, sama ada kita kecil kan, sama ada kita masih lagi remaja kan, ataupun kita dah dewasa, maka kita mempunyai satu nama, kan, mempunyai satu pangkat yang tak boleh kita abaikan, kan, yang tak boleh kita lupakan, yang tak boleh kita pisahkan daripada diri kita selagi mana kita berakal, iaitu istilah yang dipanggil mukallaf. Dan mukallaf ialah orang yang menanggung beban, kan, orang yang menanggung tugasan. Dan kita maklum tugasan tadi masih belum selesai. Kan, berapa ramai di kalangan kita yang masih belum lagi menyempurnakan tugasan tersebut. Dan antara tugasan-tugasannya yang amat penting sekali ialah tugasan yang berkaitan dengan hati manusia. Dan kita telah bincangkan ini ialah seperti keikhlasan. Kan, keikhlasan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang menjadi syarat kepada penerimaan ibadat. Adakah kita telah menyempurnakan tuntutan tersebut? Jadi sekiranya kita masih lagi belum dikurniakan dengan keikhlasan, maka kita sepatutnya bersedih kan pagi, petang, siang dan malam. Kerana dikhawatiri kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ibadat yang diterima di sisi Allah. Kerana kita maklum Allah Taala menyatakan illa liya'budullaha mukhlisin. Allah Taala mencipta manusia untuk menyembah Allah Taala, tetapi dia ada syarat. Syaratnya ialah mukhlisin lahuddin. Mestilah mereka terima ikhlaskan. Jadi itu beberapa perkara yang berkaitan dengan istilah mukallaf. Jadi dalam kitab ini, secara khususnya, Imam Sanusi radhiyallahu anhu menyatakan bahawa perkara pertama yang wajib ke atas kita sebagai mukallaf ialah mengetahui sifat-sifat yang wajib pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam buku ini Imam Sanusi menyatakan sifat yang pertama ialah wujud, yang artinya ada. Kan sifat kedua ialah qidam, yang artinya tiada permulaan dan seterusnya. Dan perkara yang mustahil. Jadi perkara yang mustahil ialah lawan kepada sifat-sifat yang akan dinyatakan. Dan seterusnya ialah perkara yang harus. Maksudnya ada satu sifat yang harus pada Allah Subhanahu Wa Taala yang insya-Allah kita akan bincangkan. Dan dalam muka surat sebelah ni Imam Sanusi mengatakan, begitu juga wajib kita mengetahui perkara tersebut di sisi para anbiya alaihimussalatu wassalam. Maksud kita perlu mengetahui apakah sifat-sifat yang wajib kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mesti mengetahui juga apakah lawan kepada sifat tersebut, dan kita juga wajib mengetahui apakah sifat yang harus pada nabi-nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi kedua-dua perkara ini, kan kedua-dua tuntutan ni, tuntutan untuk mengetahui sifat yang wajib pada Allah, mustahil dan harus, dan tuntutan untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus pada nabi-nabi dan rasul, kedua-dua ni ialah supaya kita benar-benar memahami dua kalimat syahadat. Kerana kita maklum kalimat syahadat yang pertama berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Maka kita perlu kenal apakah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita nafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat yang harus bagi Allah. Dan apabila kita mengucap dengan kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita perlu mengetahui apakah sifat-sifat yang mesti ada pada rasul-rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan, dan sifat-sifat mustahil dan sifat-sifat yang harus. Jadi sekarang apabila kita bincangkan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh dibahagikan kepada dua lah. Pertamanya, i'tiqad secara umum. Dan i'tiqad sifat-sifat Allah secara umum ialah ayat pertama yang kita baca daripada surah Al-Fatihah. Maksudnya apabila kita membaca Alhamdulillah, maksudnya kita beriktikad bahawa segala sifat kesempurnaan, bahawa segala kepujian ialah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita umat Islam, kita mesti beriktikad kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala secara umum dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang di dalam ilmu tauhid yang disusun oleh ulama seperti Imam Sanusi radhiyallahu anhu, maka dia berkata antara perkara yang wajib. Jadi setelah kita beriktikad bahawa segala kesempurnaan dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang mampu dicapai oleh akal manusia, yang dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis, ada 20 sifat yang telah dihimpunkan oleh ulama radhiyallahu anhum ajma'in, yang diistilahkan sebagai sifat 20 yang kita dah belajar kan berkali-kali itu. Jadi sekarang ni kita dapat lihat ada dua sudut i'tiqad tadi. Pertama, i'tiqad secara umum bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala kesempurnaan dan maha suci daripada segala kekurangan, dan inilah yang disimpulkan, yang dirangkumkan di dalam ayat pertama daripada surah Fatihah, iaitu Alhamdulillah. Dan apabila kita baca setiap hari Alhamdulillahirabbil alamin, di situ kita telah menyatakan ilmu tauhid. Kan ilmu tauhid yang secara umum beriktikad segala sifat-sifat wajib yang sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tersirat daripada Alhamdulillah ialah maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kekurangan. Cuma pengetahuan tersebut secara umum masih lagi belum memadai, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memperincikan di dalam Al-Quran. Seperti Allah Taala berkata, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha sami'un basir. Maka ulama tauhid radhiyallahu anhum menyusun semula sifat-sifat Allah Taala tadi secara terperinci melalui kajian mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Maka kajian yang terakhir yang dicapai oleh ulama ahli sunnah wal jamaah,
mereka ringkaskan segala sifat-sifat tersebut kepada 20 sifat yang dikenali sebagai sifat 20. Dan kitab yang berada bersama-sama kita ialah kitab yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu, kitab yang paling sempurna dan kitab yang paling sistematik menulis tentang sifat 20 tersebut. InsyaAllah kita akan bincangkan pada pengajian-pengajian yang akan datang. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.